Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang besar, iaitu nikmat yang banyak yang tidak mampu kita hitung. Ya, nikmat yang mana diberi kita iaitu iman, Islam, diberikan kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling besar nikmat adalah hidup yang diberi kepada kita, di mana hidup itu kita faham hala tuju hidup itu adalah mentajalikan dirinya, menceritakan dirinya, ya, tak ada yang lain. Maka di situ kita dudukkan, barulah kita yang dikatakan beruntung, ya, kerana kehidupan kita ini adalah kehidupan menceritakan al-ehwal tentang kediriannya, keesaan kediriannya, tidak lain. Setiap kali mukadimah kita akan ingatkan balik diri kita masing-masing supaya berkeadaan di situ. Sentiasa kehadapan kita ini, ke depan sesaat, naik nafas turun naik kita semuanya adalah dengan izinannya, kehendak muridun dia, bukan kehendak kita. Kalau kita nak berkehendak, kita nak sedut nafas, sedut pun tak mampu kita. Menggunakan sedut tu tadi pun atas kehendak dan juga kudrat. Kudrat dan iradat dia, kehendak dia. Sekarang ni kita bila tidak mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah, bila kita tak belajar, kita tak akan rasa tu. Kita akan seolah-olah rasa itu kepunyaan kita dan kita rasa itu hak kita. Maka kita berlalu dalam kehidupan kita dengan takabur ataupun sombong. Sebab kita rasa hak kita, hidup ni hak kita, pendengaran hak kita, penglihatan hak kita, perkataan. Jadi kita buat suka hati kita. Tapi bila kita mengaji, faham, baru kita takut sembarang barang. Nak sedut nafas pun kita tak berani nak kata kita yang ada kuasa ataupun ada kudrat dan kehendak. Jangan sampai nanti bila kita sakaratul maut baru kita tahu. Nak naik nafas pun tak mampu. Jadi itulah. Seperti mana kita nak tidur, kita lihat. Nak tidur antara nak masuk ke roh kita nak keluar tadi, dengan antara kita sedar. Itu kita pun tak perhatikan juga. Allah suruh perhatikan itu maknanya cara kita keluar, roh kita keluar. Macam mana Allah Ta'ala kata, waktu tidur tu roh kita keluar. Dan kemudian dia masuk balik. Tapi kita tak perhatikan. Seninya Allah Ta'ala tukarkan tu, barzah. Masuk ke alam mimpi itu, alam barzah juga. Alam satu alam yang pemisah antara dunia dan permulaan akhirat. Tapi kita tak ambil iktibar. Allah jadikan mati dan hidup. Khalaqal mauta wal hayah. Di situ mati dan hidup. Mati kita tu. Tapi bila kita tak perhatikan, dalam mimpi yang dimatikan tu tadi ada cerita dia. Dan cerita dia tu dalam mimpi tu tadi, itu yang original. Dan yang di luar tu adalah apa yang kita cerminkan, apa yang kita bawa watak tu. Kalau di dunia macam ni, watak kita berkehidupan dengan Allah, maka dia tetap juga berada di alam mimpi itu tadi. Tetap kita nakkan, dia tak boleh tipu. Dia tetap dalam keadaan Allah menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk
kita mengolahkan bahawanya tak ada. Bukan. Bahawa tak ada kehidupan kita. Yang adalah kehidupan tentang dirinya. Baru kita faham, ya Allah hebat. Allah Subhanahu Wa Taala Maha hebat. Dia menceritakan diri dia, dia memberikan watak kepada Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad tu tadi dia pecahkan yang lain. Jadi yang lain ni sebab engkau Nur Muhammad. Dia menceritakan bagaimana cerita dia. Pertama sekali dia jadikan Nur, asalnya untuk aku dikenal, dia kata. Sedangkan dia tak perlu menjadikan Nur Muhammad. Dia cukup sempurna dengan dia. Bila dia dah asyik dengan diri dia sempurna, terdetik ingin aku dikenal, maka keluar Nur Muhammad tu. Ada yang kata keluar dua, Nur Muhammad dan Nur Zat Allah Ta'ala. Tapi itu sama je. Yang penting nak diceritakan bagaimana Allah SWT tu dia nak mentajalikan diri dia untuk supaya dia menyaksikan diri dia. Cerita dia. Jadi tak ada dalam Allah SWT dia dalam keadaan kalau begini kita kata Allah tinggal murka, Allah tinggal gini, sebenarnya Allah sentiasa dalam keadaan esa asyik dengan diri dia. Dia tak ada risau tentang. Cuma Allah merendah diri, Allah mengatakan apa ni? Tutup je. Menceritakan dia, ceritakan dari semasa ke depan ni semua cerita-cerita dia, cerita-cerita. Kita masuk kita nampak ada cerita makhluk, kita akan berada di dalam kebingungan ataupun dalam keadaan kita akan tercari-cari ataupun kita dalam keadaan berbalah-balah. Sebab kita nampak sesuatu tu kalau baik, kita ingat baik. Tapi kita tak baik, kita rasa benda tak baik. Padahal baik tak baik sama. Sebab tu semua cerita dia. Semana kita nak dudukkan di situ. Kita dah terbiasa nak baik. Bila kita tak baik, kita protes. Maka tu disuruh tadi duduk dengan dia. Irji'i ila Rabb. Bila kita duduk dengan dia, kita nampaklah baik tak baik. Itu semua daripada dia. Kita nampak daripada dia. Jadi kita akan olahkan tiap-tiap hari kita nampak, ya Allah hebatnya kehebatan. Kau nak jadikan baik buruk semua kehendak kau, ya Allah. Jadi kita dah hidup, kita dah lali dah baik ke buruk ke kita dah tak heran dah. Dah lali dah. Maknanya kita dah nampak dia dulu. Kita tak nampak baik atau buruk tu dulu. Dan kita tak risau ni kejap lagi jadi baik ke buruk ke depan kita tak tahu kan. Kita risau kita tak dengar. Jadi kita dengan dia, kita dah tahu dah tak baik buruk, tak baik buruk. Tinggi rendah, mulia hina. Kita akan nampak dua tu dan kita nampak siapa yang olahkan. Jangan dia bagi kita rasa gini, kita akan dah bagi risih dia. Kadang-kadang kita jadi tinggi, kadang-kadang kita jadi rendah. Jadi itu tak jangan kita risau. Yang risau kita tak dengan dia. Bila tak dengan dia kita nampak ada kuasa lain yang ada kuasa lain berkehendak kita kat situ. Itu yang jadi kita innal insana lafil khusr. Dalam kerugian yang kita tak duduk betul-betul dengan dia. Yang dikatakan ingat sebenar-benar. Ingat tu tadi dia lah yang mengolah. Ingat dia, kita nampak dia. Kita bergerak pun bukan kita. Ingat tu tadi, ingatan tu dia. Kita tengok Quran turun. Quran aja Rasulullah kata. Allah bagi tahu. Quran ni masa dia turun kata. Waktu tu manusia kafir jahiliyah semuanya hebat-hebat sihir syair tak bukan sihir. Syair dia tu memang hebat-hebat. Al-Kisah dia maknanya kisah apa memang kisah-kisah Nabi tu berunsur syair-syair di zaman memang orang siapa yang pandai syair kan memang hebat. Tu memang hebat. Orang tu memang dia seolah-olah syair tu maknanya tinggi lah. Perkataan yang bangsawan yang tinggi. Bila Rasulullah diutus Quran. Jadi diorang ingat Quran ni juga seperti syair. Jadi Allah jelaskan bahawanya Quran ni bukan syair. Quran ni seni dia lebih halus, dia dipanggil iman. Kalau syair kamu dalam keadaan kamu dah menguasai
Kalau kamu seorang petani, kamu menguasai, kamu petani, kamu ceritakan kamu seorang petani dalam syair tu. Ya, kamu menguasai. Tapi Quran ni, maknanya dia ni Allah Ta'ala fanakan dia. Leburkan dia, tak ada kedirian dia. Jadi Allah pakaikan pendengaran Allah, Allah pakaikan perkataan Allah, Allah pakaikan pengetahuan Allah, Allah pakaikan kudratullah. Semuanya, semua dah tak ada diri Muhammad. Diri Muhammad tu dah tak ada. Bunyi pada singa tinggal. Hilang Nabi Muhammad. Nama dah hilang, Ahmad pun hilang. Tinggal dia. Waktu tu Allah downloadkan ilmu yang di sisi Allah. Baru pengetahuan tu keluar daripada mulut Rasulullah SAW. Itu bukan dipanggil syair. Itu wahyu yang langsung daripada Allah SWT. Memerlukan fana, maknanya berkesucian. Maknanya kalau syair tak apa, kau buat maksiat ke tak apa, besok kau boleh baca lagi, boleh apa lagi, ingatkan lagi. Quran tak boleh. Quran ni betul-betul kena kesucian, matikan diri, Allah fanakan, baru Allah pakaikan tadi pengetahuan Allah, pakaikan kependengaran Allah, pakaikan perkataan Allah, pakaikan kudratullah, pakaikan ilmu Allah. Baru dia download sekali boleh. Jadi bila dah hilang Nabi SAW, berpeluh-peluh Nabi. Sebab apa berpeluh? Nabi tu bukan, dia tu saya kata dia bukan syair. Dia maknanya di sisi Allah tu, ilmu. Maknanya Allah downloadkan. Bila Allah downloadkan, maknanya bukan makna terus cakap, bukan. Dia merasai. Kalau kisah tu tadi, kisah penduduk Kahfi, maknanya Rasulullah tu dah berada di situ. Terus cepatnya tadi direngkaskan tadi dalam masa 5 minit, cerita tu Rasulullah dah tahu dah. Punya Allah Ta'ala download. Dah tahu dah gini-gini. Apa orang soal pun dia. Maknanya, kalau katalah setahun punya cerita lah, penduduk Kahfi. Maknanya dalam jangka masa 5 minit, Rasulullah dah dapat menguasai dah. Menguasai bukan hafalan. Dia dah berada dalam situasi tu. Yang 7 orang dia lah juga. Yang anjing tu pun dia je juga. Yang raja-raja tu pun dia juga. Macam mana tu? Semua Rasulullah tahu. Maknanya bukan luaran je, bukan objek aja. Dalaman-dalaman tu semua Rasulullah menguasai. Dalam masa 5 minit. Tapi berpeluh-peluh lah. Dah betul-betul suci. Boleh hilangkan diri. Baru download Allah Ta'ala download. Allah pakaikan. Masukkan. Untuk mentajalikan cerita kisah Allah nak kisahkan penduduk Kahfi itu komplit. Jadi apa ni, zaman jahiliah, zaman apa kafir jahiliah mempertikaikan. Dia orang tahu kisah penduduk Kahfi tapi tak jelas macam Rasulullah dapat. Yalah Rasulullah dapat, dia merasai macam mana tu. Dia panggil ijmal. Ijmal bahasa dia. Ijmal ni maknanya kalau kita nampak hutan, kita dah tak nampak pokok-pokok dah. Dia ringkaskan. Ijmal ni dia merengkaskan. Maknanya cerita tu setahun, kita dibagi oleh Allah ijmal. Ijmal maknanya dalam masa 1 minit ataupun 5 minit, kita dah 100 tahun punya cerita tu, kita dah menguasai ijmal tu. Allah Ta'ala punya ijmal. Subhanallah. Itu Quran tu begitu. Bukan Nabi cerita macam syair-syair, bukan. Syair tu tinggi dah, tapi ni lebih seni lagi daripada syair. Maka tunduk semua syair-syair bila ayat Quran tu turun. Sebab dia punya, iyalah orang yang dah tak ada kedirian bercakap. Allah jadikan mulut dia, kalam dia tu kalam Allah. Sebab dah suci dan juga Allah fanakan Muhammad. Masa tu lah. Itu pasal kita bila dah faham, bila kita fana, kita dileburkan Allah, baru datang macam-macam masuk. Ikutlah kalau kata 3 jam. Kalau kata 3 hari. Kalau 3 minggu, 3 minggu. Tapi sepanjang 3 jam ke, 3 hari ke, 3 bulan ke, sepanjang tu Allah Ta'ala download. Macam Nabi Musa pingsan 40 hari. 40 hari dia download oleh Allah. Dia bangun terus tambah kuat iman. Yang kat bawah gunung ada pengikut dia 40 orang. 4 bulan baru bang.
3 bulan baru bangun. Tu jauh. Punya kuat Nabi Musa punya ketahanan kan. Jadi itu saya nak ceritakan tadi. Maknanya kalau kita dapat bersihkan diri betul-betul, sucikan luar dan dalam, musyahadah betul-betul, ambil wuduk, hilangkan diri, latih gitu, bila cukup masa ni nanti Allah Ta'ala yang sendiri yang fanakan kita, leburkan kita, sucikan kita. Di situ nanti kita akan rasakan macam mana yang dikatakan ijmal. Ijmal itu maknanya dia Allah merengkaskan. Kan saya cakap tadi, dia merengkaskan dari penduduk kafir tu. Cerita dia panjang tapi 300 dicampur 9 tahun. Rasa macam satu hari. Satu hari. Padahal dia ditidurkan tu kisah tu 300 campur 9 hari. Tapi dia bangun kita baru tidur 8 jam lah, 12 jam. Satu hari paling kuat lah. Sebab bangun-bangun tak ada beruban ke macam tu juga. Itu maknanya ijmal. Allah yang ringkaskan. Cerita tu patut diceritakan tadi tentang apa? Isra wal Mi'raj tu. Patutnya cerita tu tadi maknanya Rasulullah satu malam, maknanya dia malam hari balik tu masih waktu malam lagi, maknanya dekat subuh lah, belum dekat nak subuh, maknanya baru berapa jam ya, 6 jam, tapi cerita dia sampai sekarang tak habis-habis. Orang cerita bersih macam ni, sini bersih macam ni, tak habis-habis. Ada yang terbaru. Tiap kali Isra wa Mi'raj nak ceritakan, ada yang terbaru lagi. Ya Allah, Subhanallah, Maha suci Allah. Dia yang memperjalankan itu tadi untuk mencepatkan ke, untuk melambatkan ke, ataupun natural. Jadi perhatikan dalam hidup kita ni kan, kadang-kadang kita rasa seolah hari ni cepat. Kadang-kadang dirasakan hari kita ni asal lambat dan dari. Minggu ni rasa lambat dah. Minggu ni cepat betul lah seminggu. Siapa yang sentuh tu nak? Bayangkan penduduk kafir, bayangkan. Ya'jud wal Ma'jud. Maknanya dah berapa puluh ribu tahun dah. Zaman Dzulkarnain dia pagar tu. Tapi dia tak mati-mati, Allah bagi dia panjang umur. Dan nanti bila terbuka nanti cukup masa kiamat dia nak dekat kiamat, dia buka kan, dia rasa macam baru satu hari ataupun baru seminggu dia duduk kat tembok tu, padahal berpuluh ribu tahun daripada Zulkarnain yang pagar tu kan. Dan sebelum tu lagi dia dah ada. Jadi macam mana tu Allah bagi tu? Maknanya masa dia tu hadapi tu macam mana tu? Dah maknanya saya ingat kalau zaman Nabi pun dah 1400 tahun lebih. Kalau zaman Dzulkarnain tu 20,000 tahun. Tapi dia tak beruban, tak macam tu je. Allah boleh buat. Penduduk kafir 309 tahun. Kalau kita lah 309 tahun dah tinggal macam mana? Kalau yang tidak pun tulang dengan apa? Kulit dia tinggal. Terhidup pun tidak kan? Tapi ini macam tu juga bangun. Macam seolah baru semalam. Ya'jud Ma'jud juga begitu. Tembok tu Allah binasakan nanti. Pasal dia tebuk-tebuk tak jadi. Tebuk-tebuk dah malam orang nak subuh. Orang azan dia cantum balik. Penat gitu. Sampai satu masa Allah Ta'ala buka kan. Rupanya, ya Allah, kita menghadapi makhluk Allah. Dia manusia Ya'jud Ma'jud. Tapi manusia yang dibagi umur dia terlalu panjang. Bukan 309 tahun dah kira lah. Daripada zaman Dzulkarnain tu sampai ke kita pun belum keluar lagi. Kita nak hadap orang macam tu. Mana boleh. Kita kena cari cepat Imam Mahdi dan ikut dia bawa lari kita ke mana. Kalau tidak, kita nak hadapi dia orang sepantas kilat dia punya tu. Jadi Rasulullah kata jangan cari pasal lah, cepat pergi ikut imamah atau lari ke hutan-hutan. Baca surat kafir. Ya'jud Ma'jud ni benda yang maknanya kita tengok semut dia dekat sarang tu. Banyak semut kan. Pokok mangga ke dia buat 3 segi sarang. Ratu dia dalam tu. Jatuh dia tak kacau orang, dia tetap juga kawal ratu dalam tu. Bila ratu tu keluar, baru dia hormat. Dia jalan salam. Punya ramai keluar apa? Semut tadi. Kak ratu dia dah suruh keluar. Bayangkan.
Ya Allah. Gitulah tentera. Maknanya Ya'juj Ma'juj laknatullah tu. Nak sanggup ke hadapi kan macam tu? Punya ramainya Ya'juj Ma'juj ni. Sampai Nabi kata larilah. Tak mampu kita hadapi dia. Dia tak ada belas kasihan punya jenis. Oh ya Allah, ngeri tengok. 13 Mei siapa duduk dulu memang ngeri. Ini lagi 100 kali ganda ngeri kata dia. Dah lah Dajjal satu hal, lepas tu keluar pula dah habis Dajjal, Ya'juj Ma'juj pula. Manusia yang tak fikir ikut cara manusia. Manusia yang dia tahu makan. Itu Ya'juj Ma'juj. InsyaAllah mudah-mudahan sikit kepahaman ni kita dapat olahkan dalam kehidupan kita. Saya nak bagi tahu Quran tu tadi dia bukan syair. Tapi Quran tu dia lebih tinggi daripada syair. Syair tu tinggi lah. Orang yang nak kena sebut tu kena menghayati. Kalau dia petani, dia petani. Kalau dia nelayan, baru dia boleh keluarkan syair. Tinggi. Tapi Quran bila naik, turun bawah syair. Quran paling tinggi. Sebab Quran memerlukan kematian. Iaitu memfanakkan diri dan Allah fanakkan. Kemudian datanglah huda petunjuk Allah memberitahu. Apa pesanan pada Nabi, pesanan pada keluarga, pesanan pada umat dia. Itu Quran tu macam tu punya hebat ya Allah. Ya. Tapi kita tak hargai Quran, kita pun bila sakit ke apa, kita tak berdamping dengan tu. Salah ya Allah, aku sakit ni, ayat Quran mana ya Allah? Allah kata tu pergilah. Bukan kita melulu pada Quran, pergi kesucian dulu, matikan diri tu. Rasulullah matikan diri apa semua sudah tak cukup juga Allah yang memfanak. Macam mana cara dia? Contoh saya cerita tempoh hari, maknanya masuk dalam api, hilang. Ataupun contohnya Nabi Musa nampak cahaya tapi tak tahan, hilang. Jadi Allah tu nak fanakkan dengan dia tahu. Dengan kau lihat benda ni kau akan fanak. Allah tahu. Cuba perhati waktu tidur. Antara jaga dan tidur tu. Dapat perhati. Susah kan? Tapi di situ kalau kita dapat cari iktibar tu ada rahsia. Masa itu ingat apa tu tadi? Sikit dia tahu. Kau punya kesukaan tadi katalah kat dunia ni suka berzikir. Syok dia 10 dalam zikir kau satu hari tu. Syok dia 10. Jadi nanti kalau nak tidur terlelap dia sebagi 11 ke atas. Maka terlelap lah kita keluar lah roh kita. Pintu roh macam ni. Dah masuk 10 ke 11. Pup, dia terbuka keluar. Dia bawa jalan, Allah bawa jalan apa? Asra, dia memperjalan kan. Bila kita tahu tu dia berjalan kita tentulah kan. Tapi kita tak faham. Kita ingat tidur biasa je. Kita tak dapat rasa kemanisan. Kemanisan dengan Allah. Lazat dengan Allah waktu tu. Kita dibawa jalan. Tak apalah. Yang penting, Maharaja bawa kita jalan. Sebab apa? Kita dah ketiadaan diri. Bila kita tiadaan diri, maknanya dipanggil taqarrub muqarrabin. Orang yang dekat. Tapi diistilahkan dekat tu, muqarrabin tu dekat. Maknanya dah sampai tenggelam, dah jadi dia tu Muhammad. Dia maknanya tak adalah. Tak, orang sebut nama dia toleh, tapi dia tak mau mengakui diri dia. Diri dia maknanya bukan Allah. Diri dia ada sir, maknanya keyakinan kepada Allah. Untungnya. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita menceritakan, mendengar penceritaan tentang
keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar kita tentang penceritaan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendengar tentang bagaimana nak menyatakan Allah Taala nak membinasakan diri kita. Itulah yang dikatakan keberuntungan kita, sentiasa lebur dalam yang dikatakan tenggelam dalam lautan zat tauhid, lautan ahada. InsyaAllah moga Allah sentiasa memberikan kita hidayah, rahmat. Semoga kita bukan saja duduk di sifat, tapi kita duduk dalam lautan tenggelam. Kadang-kadang bila kita menceritakan Allah Ta'ala dah bagi kefahaman, petunjuk ni, Allah Ta'ala bagi wazidnahum huda ni, kadang-kadang kita duduk di sifat macam dulu saya cerita diri saya lah. Keadaan diri saya yang fakir ni lah, yang tak ada apa ni. Perjalanan saya macam tu lah. Kita duduk kat sifat je. Tapi bila Allah Ta'ala buka, rupanya kita kena tenggelam. Jadi penceritaan tentang talk YouTube ni, maknanya kenal diri, kenal Allah ni, maknanya Allah Ta'ala mengajar kita, mendidik kita, mengajar kita tentang supaya kita tenggelam. Bukan kita kata contohnya kita cakap semuanya esa dia semua, tapi ada pula yalah, kita kadang-kadang kita sentiasa kita berbincang dengan para jemaah sikit. Jadi dia kata ada sumber ikhtiar, dia kata. Tapi saya pun menyatakan balik, kita ni sebenarnya kena tenggelam. Cerita di sebalik YouTube ni semua tenggelam. Tak ada apa pun. Tak ada tenggelam semua, kita tak ada semua. Semua dia je. Cerita pun cerita dia, tak ada cerita kita pun. Jadi alhamdulillah. Jadi seperti yang Ustaz beritahu sebelum ni, apa yang kita dapat, kefahaman ni dikira kefahaman yang paling tinggi, yang tiada rendah. Tinggi tiada rendah. Semua dia lah. Jadi apa yang kita dapat, iaitu kita belajar lah, kita kira belajar lah. Belajar dan mengajar. Dua perkara yang amat-amat yang Rasulullah suka. Kita belajar dan mengajar. Contohnya kepada anak, isteri, kawan-kawan dan sebagainya. Baru yang dikatakan betul-betul bukan dapat kat orang lain saja, tapi diri kita pun yang kita kalam daripada dia tu, kita sampaikan tu, iaitu dia je. Jadi kita dapat wazidnahum huda, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mana sebutkan dalam kehidupan kita ini, semuanya adalah cerita dia. Perjalanan kita ke depan kita, ke belakang kita ni semua cerita dia. Jadi walaupun ceritanya buruk sekalipun, itulah cerita dia, untuk menunjukkan cerita dia lah. Dia yang ada, kita ni memang tak ada. Itulah cerita dia semuanya, perjalanan kita. Jadi kita hendaklah sentiasa mentiadakan diri, sebab kita ni memang tiada. Jadi sama-sama kita, insya-Allah sama-sama kita berpegang kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan, masih memberi kesempatan untuk kita sama-sama mendengar kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala daripada guru pembimbing rohani kita, daripada jemaah-jemaah kita pada malam ini, yang mana tak pernah lari dia punya tajuk dia, sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kali kita mendengar kalam-kalam itu, ada pelbagai kefahaman yang Allah Taala campakkan dalam diri kita, untuk jadikan petunjuk untuk diri kita bagaimana untuk kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berharap kita semua dapat sentiasa mengamalkan dalam kehidupan
terutama untuk diri saya sendiri, yang mana saya sendiri pun masih lagi berjalan bertatih-tatih. Jadi saya mengharapkan kita sama-sama dapat sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ucaplah. Jadi saudara-saudara kita tadi jemaah adalah daripada khatir Rabbani, rintasan daripada Allah SWT yang suci, yang mana kalimat-kalimat Rabbi yang kudus, ya, maknanya pasti akan masuk ke rohaniah kita yang suci juga. Melainkan kalau ada kerohanian yang kotor, yang lari daripada tajuk, maka dia tidak akan boleh terima gelombang tu, ya. Jadi alhamdulillah, gelombang kesucian akan masuk ke dalam gelombang kesucian. Jadi kesucian yang pertama adalah cinta. Cinta tu tadi. Kalau benar kita benar-benar cintakan kepada Allah dan Rasul, betul-betul cinta, maka apa saja pun yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, semuanya akan jadi baik. Itu maksud saya tadi. Ya, mulia, hina, tinggi, rendah. Jadi nikmat, azab. Jadi kita dah syurga, neraka. Jadi kita dah tak nampak. Bila cinta tu dah masuk, kita dah kenal Allah. Rupanya Allah tu duduk dengan kita cinta lah lama dah. Bila kita baru faham cinta tadi, tenggelam kita dalam cinta dia. Sebab dia lah sebenarnya asyik dengan diri dia. Lepas tu baru dijadikan tadi syurga, neraka. Tu semua selepas daripada tu. Jadi kita bila dah dapat di situ tadi cinta, maka kita akan menyaksikan syurga dan neraka tu sama. Minta maaf lah saya cakap. Jangan salah faham pula. Saya aja kata neraka dengan syurga tu sama, makna betul ke tak betul ni? Neraka ni kan azab. Bukan maksud saya. Benda tu makna bila Allah nyatakan syurga dan neraka tu, bila dia nyatakan, itu bukan kau pandang kepada yang dinyatakan. Faham tak maknanya? Jangan kau kata aku suruh masuk situ, bukan. Maksud neraka tu tak azab, bukan. Maksud aku, kau kena pandang siapa yang jadikan neraka. Itu maksudnya kalau kau dah cinta kat dia, kau dah tenggelam, kau dah tak ada, baru kau nampak yang ciptakan tu kau. Kan kau dah lebur, tak ada kau dah. Cinta tu tadi yang meleburkan. Kau tak cinta, kau tak dapat lebur. Bila cinta sebati dengan cinta kekasih dengan kekasih, hilanglah. Tinggal Esa. Hilang Muhammad, hilang Ahmad. Tinggal Esa sebab cinta. Sebab cinta tu menyaksikan dia menyintai, dia asyik dengan diri dia. Jadi dia bila asyik dengan diri dia, baru dijadikan semua tu untuk menyatakan dia tu dalam keadaan sempurna. Kau duduk syurga pun belum sempurna. Neraka pun belum cukup azab. Neraka kan azab. Iya. Yang lebih azab lagi bila Allah tu tak suka. Kalau Allah tak suka, tu azab. Dia nak bagi tahu azab tu macam itulah neraka. Dan bila dia suka tadi, itulah dia gambarkan syurga. Tapi bukan syurga tu suka kepada dia tu. Syurga tu lah. Senyum dia tu syurga lah. Kan? Tapi kalau dia tak redha, kau dah duduk dalam syurga pun kau tak puas. Tak cukup lagi nak jumpa Allah juga. Tak puas. Tapi kalau Allah dah redha dengan kau duduk dalam neraka pun tak azab. Macam Nabi Ibrahim duduk dalam api, ada azab. Jadi itu yang Allah nak masukkan. Jangan kau takut kepada aku ciptakan tu tadi. Nyatakan tu tadi supaya jangan sampai aku ni murka, maknanya gitu. Jangan sampai aku tak redha. Dia tak redha, engkau lah sebenarnya yang nak duduk dalam azab. Aku nak kau selalu dengan tenggelam, tak ada diri kau. Aku aja Esa ya. Esa di itu tempat dia aku nak bagi tahu, bukan kau tempat kat syurga, bukan neraka. Bukan maksudnya aku ciptakan tu, tak ada. Memang betul aku tak mungkin janji. Tapi kau jangan tersilap. Aku jadikan tu bukan untuk kau hala tuju ke situ. Hala tuju kau adalah irji'i ila rabbik. Cinta tu tadi. Cinta. Kalau kau tak dapat cinta kepada Allah, Allahu Akbar, dengan tak ada cinta macam mana? Sebab apa kau nak
Sebab kau nakkan syurga, takut neraka. Maka kau solat, kau tak ada rasa cinta. Tapi kalau kau dah kenal dia, kau tak peduli tu semua dah. Syurga ke neraka tak, kau pedulikan siapa yang ciptakan tu. Engkau harus asyik di situlah yang di mana bila kita betul mentauhidkan Allah, betul tak adakan diri kita, betul-betul dia fanakan kita, di situlah kata tadi yang paling nikmat tiada pahit. Kalau syurga tu masih ada lagi tak cukup. Tapi kalau di situ tenggelam dengan Allah, Allah tenggelamkan kita, tak ada diri kita, dia aja dia bagi kita macam tu. Ya Allah. Itu keimanan yang manis yang tak ada pahit. Jadi kita dah dapat, alhamdulillah. Jaga pula. Para rasul, para Rasulullah SAW, para rasul, para nabi, para wali Allah, dia menjaga yang ini. Istiqamah tu kan kata Abu Bakar kan, Siddiq. Istiqamah tu menjaga yang ni. Yang ni jangan sampai ada ke diri sedetik pun. Itu jaga. Istiqamah tu nak diperhati selalu. Itu istiqamah. Rutin, betul-betul dipandang. Dia tak takut. 24 jam dia jaga tu. Itu orang yang dah sampai kepada Allah SWT. Maknanya sampai. Istilahnya sebenarnya dia tak ke mana-mana pun. Kita rasa ke sana, pergi sana. Sebenarnya, bila kita dah jumpa, rupanya dia tak pernah pisah. Kita yang sebenarnya rasa ada diri kita, maksudnya kita tak nampak tapi cuba kita raibkan, hilangkan diri itu. Minta Allah Ta'ala fanakkan kita. Baru kita nampak dia jelas, nyata, betul Allah. Walaupun laisa kami syai'un, dia tidak boleh seumpamakan, tapi ihsan, yakin kita, hakul yakin bahawasanya mana pun kita pergi, mana pun apa kita buat, semua tangan-tangan kekuasaan dia yang ngatur kehendak kita. Jadi tak ada kita yang tak ada sebenarnya. Dia yang oh ya Allah, nikmat ni bila kita dapat situ. Jadi duduk, saya cakap, duduk antara kedua tu maknanya baik, buruk, tinggi, rendah, kita jangan duduk antara kedua tu. Diciptakan tu, nyatakan tu, mubin, supaya kau jangan duduk situ. Kau pandang aku yang menyatakan tu, kau duduk kat aku. Yang ada keakuan kau, yang ada keakuan aku. Baru kau nampak semua tangan-tangan dia menyusun. Iblis kau pun, kau nampak nanti. Untung kau, tak ada yang tersembunyi. Jelas, maknanya kau dah Rabbil Alamin, Allah dah bagi kau jelajah. Bila kau dah disucikan, kau bersungguh-sungguh dan kau bersihkan lagi, Allah pasti akan kau layak. Syaratnya bersih. Lah, tak ada. Yang ada. Lepas tu kita buktikan dalam kehidupan. Bukan tangan aku yang angkat tangan kau, ya Allah. Bukan tangan aku yang suap tangan kau, ya Allah. Kata wali Allah, siapa yang bermakrifat, dia suapan yang dia makan tu daripada suapan tangan Allah, insya-Allah makanan yang tumbuh daripada itu tak akan buat lalai maksiat kepada Allah. Tapi kalau kita makan, kita rasa kita yang jodoh, adalah benda lain yang makan dalam badan kita, dia yang akan menopang kekuatan untuk buat maksiat pada Allah. Na'udzubillah misalnya. Jadi perhati betul-betul. Sekian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Dan juga ada rasa kedirian. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.